susah lah subjek ni. Sekejap. Mana phone aku? Korang nampak phone aku tak? Zakwan, phone aku hilang! Apa kata handphone kau hilang? Tadi bawa aku dapat kau main. Itulah aku kata lain kali baca bismillah sebelum main phone. Kau tak tahu KB kita ni kan dah lama banyak sejarah. KB Mak Zain. Betul ke tu Zakwan apa yang kau cakap tu? Waktu-waktu macam ni banyak benda keluar. KB kita dah lama. Yelah kadang-kadang kan phone kita kat sini pun kena hilang ke, kena rampas ke. Itulah macam-macam boleh berlaku kat Datuk Seri Muhammad Zain ni. Tapi itulah bila cakap pasal kena rampas, kena hilang, kena curi ke apa ni, dia boleh dikaitkan dengan pendudukan Jepun waktu zaman sebelum kemerdekaan. Korang ingat tak waktu tu lah pendudukan Jepun dia buatkan tanah Melayu ni menderita. Penduduk semua barang kena rampas, ada yang kena bunuh, ada yang kena curi bagai lah, semacam-macam lah. Betul juga apa yang kau cakap tu. Pasal pendudukan Jepun ni penting tak dalam subjek kita sejarah. Aku tengah study pasal kesan-kesan pendudukan Jepun kat tanah Melayu. Jadi aku rasa kita perlu study group lah. Kita belajar pasal Jepun. Betul juga. Kan? Peristiwa pendudukan Jepun di mana Jepun tu dia buatkan derita tau kat tanah Melayu kita ni. Dia rampas barang kita, dia hilangkan barang kita, macam-macam lah dia buat sama derita kat tanah penduduk tanah Melayu ni. Kesian tu. Kau tahu tak pasal cerita-cerita tu tak? Pasal tu lah sejarah dia. Tak. Okey, sekarang masa dia nak start di mana dulu? Kita boleh start daripada faktor-faktor macam mana Jepun berjaya masuk ke tanah Melayu. Betul juga. Macam tu, cerita je macam ni. Cerita dia macam ni. Okey, yang pertama sekali kita bincang pasal latar belakang sejarah awal negara. Pendudukan Jepun. Penjajahan Jepun di tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintah British kepada pemerintah Jepun. Ini merupakan konsep baru yang tidak pernah terlintas dalam pemikiran orang-orang Melayu umum, iaitu pemerintahan antara oleh bangsa lain selain daripada mereka yang berkulit putih. Sebelum ini, pertempuran ini membabitkan tentera negara-negara Commonwealth terdiri daripada British, India, Australia dan penduduk Melayu dari pasukan negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan tentera Empire Jepun bermula dari 8 Disember 1941 sehingga 31 Januari 1942 semasa Perang Dunia Kedua. Pemerintahan Jepun telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap penduduk di tanah Melayu akibat daripada dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh tentera Jepun di negara ini. Okey, seterusnya kita akan bincang pasal faktor-faktor Jepun berjaya menakluki tanah Melayu. Nick, sila terangkan. Terima kasih Zakwan bagi saya terangkan tentang Perang Dunia Kedua, iaitu salah satu faktor kenapa Jepun dapat berjaya menakluki tanah Melayu. Yang pertama, kejayaan Jepun menguasai seluruh tanah Melayu dalam tempoh 70 hari sahaja didorong oleh pelbagai faktor. Perang Dunia Kedua yang meletus di Eropah menjadi pembangkit utama kepada kejayaan pihak Jepun tersebut. Pihak British bukan tidak menyedari kemungkinan bahawa pihak Jepun akan menyerang tanah Melayu, tetapi lebih menumpukan perhatian kepada peperangan yang meletus di Eropah yang lebih mendesak. Pihak British juga tidak bersungguh-sungguh mempertahankan tanah Melayu. Pertahanan di timur telah diserahkan kepada Amerika Syarikat yang berpengalaman di Pearl Harbor, Hawaii. Kesan daripada pengeboman Jepun di Pearl Harbor telah melumpuhkan terus pertahanan di timur. Faktor yang kedua, sikap pihak barat. Selain itu, sikap pihak barat yang memandang rendah terhadap kemampuan Jepun menjadi salah satu faktor kejayaan Jepun. Pihak British juga cukup yakin dengan adanya kedua-dua kapal perang mereka. Akibatnya, apabila pihak Jepun dengan mudah menenggelamkan kapal-kapal tersebut, ia telah mengaitkan British yang terkenal sebagai kuasa laut pada Perang Dunia Pertama. Okey, seterusnya kita akan bincang pasal faktor-faktor Jepun berjaya menakluki tanah Melayu. Nick, sila terangkan. Terima kasih Zakwan bagi saya terangkan tentang Perang Dunia Kedua, iaitu salah satu faktor kenapa Jepun dapat berjaya menakluki tanah Melayu. Yang pertama,
Kejayaan Jepun menguasai seluruh tanah Melayu dalam tempoh 70 hari sahaja didorong oleh pelbagai faktor. Perang Dunia Kedua yang meletus di Eropah menjadi pembangkit utama kepada kejayaan pihak Jepun tersebut. Pihak British bukan tidak menyedari kemungkinan bahawa pihak Jepun akan menyerang tanah Melayu, tetapi lebih menumpukan perhatian kepada peperangan yang meletus di Eropah yang lebih mendesak. Faktor yang kedua, sikap pihak Barat. Selain itu, sikap pihak Barat yang memandang rendah terhadap kemampuan Jepun menjadi salah satu faktor kejayaan Jepun. Pihak British cukup yakin dengan kemampuan tentera laut dan udara mereka yang dianggap bahawa ianya boleh menandingi kekuatan tentera Jepun dengan mudah. Pihak British juga cukup yakin dengan adanya kedua-dua kapal perang mereka. Akibatnya, apabila pihak Jepun dengan mudah menenggelamkan kapal-kapal tersebut, ia telah mengaitkan British yang terkenal sebagai kuasa laut pada Perang Dunia Pertama. Seterusnya saya akan bagi kepada Syazwan untuk cakapkan faktor-faktor yang selebihnya. Okey, faktor yang seterusnya adalah persediaan dan perancangan Jepun. Persediaan dan perancangan Jepun yang teratur juga menjadi pemangkin kepada kejayaan ini. Penumbuhan unit pasukan khas berjaya mendapatkan maklumat kekuatan tentera British di tanah Melayu dan memudahkan pihak Jepun untuk merancang strategi. Semua maklumat ini digunakan oleh tentera Jepun untuk mengkaji kedudukan pertahanan tanah Melayu sebelum memulakan serangan. Seterusnya adalah penyebaran dakwah anti-British. Jepun juga melalui Doronawa telah berjaya menyebarkan dakwah anti-British dalam kalangan askar-askar India yang berkhidmat dengan pasukan British di tanah Melayu untuk meninggalkan perkhidmatan mereka. Pihak Jepun juga berjaya mempengaruhi penduduk tempatan seperti golongan nasionalis radikal seperti Kesatuan Melayu Muda KKM di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Hal ini memudahkan penguasaan Jepun di tanah Melayu berjalan dengan lancar. Kelengkapan senjata perang Jepun. Salah satu faktor juga ialah kelengkapan senjata pihak Jepun yang lebih kuat daripada tentera British. Tentera Jepun telah memperkuatkan serangannya dengan mengadunkan kekuatan baik dari segi laut, udara maupun darat. Secara keseluruhannya, kekuatan tentera Jepun diperkuat sepenuhnya dengan persenjataan, kelengkapan, bekalan peluru, makanan dan ubat-ubatan. Selanjutnya adalah kelemahan tentera British. Kelemahan tentera British dan kekurangan kelengkapan senjata perang juga menjadi faktor kekalahan British di tangan Jepun. Pasukan tentera British yang dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan tanah Melayu dan Singapura kurang terlatih dan berpengalaman. Mereka juga bukan berasal dari kalangan satu bangsa atau terdiri daripada orang tempatan. Kekurangan kelengkapan senjata perang juga memudahkan Jepun untuk menewaskan British. Pihak British hanya bergantung kepada dua buah kapal perangnya, iaitu kapal Prince of Wales and Repulse untuk menjaga perairan tanah Melayu. Apabila pihak Jepun berjaya menenggelamkan kedua-dua kapal tersebut, tentera Jepun menguasai sepenuhnya kawalan sekitar perairan tanah Melayu. Yang terakhir adalah semangat juang yang tinggi. Faktor tidak kurang pentingnya juga ialah unsur moral dan semangat juang yang tinggi dalam kalangan tentera Jepun. Yang bagusnya pihak Jepun bukan sahaja memiliki kekuatan dari segi bilangan, tetapi mereka sangat terlatih dan mempunyai semangat juang dan disiplin yang tinggi. Tentera Jepun disambil bermoral tinggi dan bersemangat juga menganggap perjuangan mereka itu adalah perjuangan suci bagi negara dan maharaja mereka. Mereka amat taat kepada raja mereka. Baiklah Nik, selepas habis semua faktor tu, boleh tak awak terangkan tentang corak pentadbiran Jepun di tanah Melayu secara ringkas dan padat? Terima kasih Zakwan. Yang pertama adalah Jepun meletakkan tanah Melayu di bawah pentadbiran tentera yang dikenali sebagai Malaya Military Administration MMA sesuai dengan keadaan peperangan ketika itu. Matlamat Jepun juga untuk memonopoli sumber ekonomi di tanah Melayu dan menggunakan hasil ekonomi
untuk membantu masalah ekonomi yang sedang melanda Jepun pada waktu itu. Jepun mengamalkan dasar penjajahan budaya dan memaksa penduduk tempatan mempelajari bahasa Jepun. Bahasa Jepun dijadikan bahasa perantaraan bagi menggantikan bahasa Inggeris. Kesan-kesan pendudukan Jepun ini, Zakwan akan terangkan lebih terinci tentang kesan-kesan pendudukan Jepun tersebut. Okey, dengan sini sebenarnya kita belajar tentang kesan-kesan pendudukan Jepun. Politik. Yang pertama adalah politik. Pendudukan Jepun telah mengakibatkan sederhana politik yang mendalam di kalangan penduduk tanah Melayu, terutamanya orang Melayu. Penderitaan yang dialami dan propaganda Jepun, iaitu Asia untuk Asia, telah membangkitkan kesedaran penduduk tempatan untuk berjuang menuntut kebebasan politik dan kemerdekaan. Orang Melayu mendapat peluang dan pengalaman dalam mentadbir, yakin bahawa mereka dapat mentadbir negara sendiri. Selain itu, tindakan Jepun pula menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara kepada Siam pada Ogos 1943, menjedarkan penduduk tempatan bahawa Jepun tidak berminat untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Apa yang berlaku sebenarnya ialah penjajah British diganti dengan penjajah Jepun. Malah penjajahan Jepun lebih kejam daripada penjajahan British. Ini tak ada. Okey, sebenarnya kita akan belajar tentang ekonomi. Syazwan, sila terangkan dengan lebih lanjut tentang ekonomi. Okey, terima kasih Zakwan. Seterusnya adalah ekonomi. Tanah Melayu mengalami kemerosotan ekonomi pada peringkat individu dan keluarga semasa pendudukan Jepun. Harta benda terpaksa dibelanjakan untuk memperoleh makanan dan keperluan lain. Kemusnahan sistem perhubungan dan lain-lain infrastruktur yang tidak dibaiki oleh Jepun telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi tanah Melayu. Itu saja faktor ekonomi. Seterusnya, saya persilakan Ning untuk meneruskan dengan ini. Terima kasih kepada Syazwan kerana penerangan tadi dan intonasi yang cukup okey. Seterusnya adalah kita akan cakap pasal sosial, iaitu pendudukan Jepun telah menimbulkan pelbagai penderitaan pada tanah Melayu. Kekejaman polis rahsia Jepun khususnya Kempetai telah menambahkan lagi penderitaan rakyat tanah Melayu, terutamanya mereka yang anti-Jepun seperti orang Cina. Ramai orang Cina telah dibunuh dan dizalimi oleh Jepun menyebabkan mereka lari ke dalam hutan. Ramai pemuda, terutama pemuda India yang terpaksa menjadi buruh paksa untuk membina landasan kereta api maut yang menghubung negara Thai dan Burma. Kebuluran dan penyakit menyebabkan ramai meninggal dunia sehingga jalan kereta api itu dikenali sebagai jalan kereta api yang maut. Pendudukan Jepun telah mengakibatkan juga wujudnya permusuhan kaum di antara orang Melayu dengan orang Cina akibat dasar Jepun yang berbeza kepada kaum-kaum tersebut. Layanan baik Jepun kepada orang Melayu telah menimbulkan kemarahan orang Cina, di mana tindakan orang Melayu menjadi pengitip Jepun telah menambahkan lagi kemarahan orang Cina. Pendudukan Jepun telah menimbulkan semangat rajin dan berdikari di kalangan orang Melayu, seperti menghasilkan barang daripada daun nanas dan gula dari nida kelapa. Pendudukan Jepun turut menimbulkan kesedaran orang Melayu terhadap pentingnya pembelajaran, di mana selepas perang sekolah-sekolah Melayu tubuh dengan pesatnya di seluruh negara. Itu sahaja adalah kesan-kesan kedudukan Jepun di tanah Melayu. Yang terakhir, kita mempunyai iktibar-iktibar tersebut yang akan dirujukkan oleh Zakwan sendiri sebagai penutup untuk video ini. Okey, silakan Zakwan. Hari sekali kita sudah sampai kepada iktibar daripada peristiwa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Iktibar pertama adalah ilmu penting untuk mengangkat martabat sesuatu bangsa. Sekiranya suatu bangsa itu tak ada ilmu, dia senang diperbodohkan oleh orang lain. Dan yang kedua, penjajahan memberi banyak kesan negatif kepada sebuah negara bangsa. Negara yang dijajah itu akan menerima kesan yang amat negatif dan tidak baik untuk semua. Yang ketiga adalah kita perlu berusaha keras untuk memastikan kedaulatan negara secara terpelihara. Kita perlu rajin dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi.
Yang keempat adalah rakyat yang tidak bersatu padu dan tidak taat kepada negara akan menyebabkan negara itu dijajah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang kelima adalah setiap individu perlu mengetahui asal-usul bangsanya sendiri untuk melahirkan perasaan sayang kepada negara. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting bagi mendidik anak-anak tentang asal-usul mereka sejak dari mereka dia kecil lagi. Melutur bulu biarlah dari rebungnya. Bab kata ayat 3 dulu. Yang keenam, sesebuah negara atau bangsa itu perlu mempertahankan identiti sendiri walaupun masa dan persekitaran sentiasa berubah. Kita perlu ada sifat bertanggungjawab dengan diri kita sendiri dan negara kita. Yang ketujuh adalah sesuatu bangsa itu perlu mempunyai ilmu yang secukupnya agar minda mereka tidak mudah terpengaruh dengan dakwah asing atau propaganda seperti Asia untuk Asia. Itu semua nipu je. Okey, itu je lah. Ni Syazwan, kita belajar pasal pendudukan Jepun. Betul. Wan, tu bukan iPhone kau ke? Aku jumpa tadi. Saya tak jumpa dah. Mana dia? Tengok. Ada rezeki juga kita belajar sejarah. Banyak kita dapat. Yang aku pun dapat balik. Rasa tadi ada Jepun ambil tu. Tu lah macam tu lah kot. Dah cakap lah. Okay. Mari pun nak malam. Betul juga Zakan, kau cakap air dah nak malam ni. Aku pun dah penat lah dengan sejarah guys semua ni kan. Okay lah, rasa dah bersedia kot. Atau kita ada quiz ke apa-apa peperiksaan. Kata kita gerak dulu lah. Nak mandi lagi, nak solat lagi. Okay lah? Ya? Gerak dulu? Jom. Baik. Okay, jangan lupa solat. Solat asar. Okay, mari kita